Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial kita pada kali ini saya akan kongsikan kaedah untuk kita menghasilkan jadual pintu dan tingkap sebagaimana yang biasa dilaksanakan di firma arkitek. Ini adalah model bangunan yang telah kita hasilkan sebelum ini dan ini adalah contoh jadual pintu yang akan kita hasilkan sebentar nanti dan ini pula adalah jadual tingkap yang akan kita pelajari juga pada tutorial kali ini. Teruskan bersama saya sehingga ke hujung tutorial. Sekiranya kita perhatikan kepada model ini, terdapat beberapa jenis pintu dan tingkap yang digunakan. Sebagai contoh, jika kita melihat kepada bahagian hadapan ini, terdapat satu pintu utama dan satu jenis tingkap digunakan. Dan di bahagian tepi ini, terdapat satu lagi jenis tingkap, iaitu di bahagian tandas. Manakala di bahagian belakang pula terdapat satu lagi jenis pintu digunakan. Untuk menghasilkan jadual pintu dan tingkap, kita akan menggunakan legend. Okay, legend berada di sini ya. Okay, jadi kita cuma perlu klik kanan, okay, dan kita pilih new legend. Okay, sebagai contoh untuk yang pertama ni, saya nak menghasilkan door schedule, jadual pintu ya. Okay. Dan scale kita biasanya kita menggunakan 1:100 ya. Okay. Dan kita akan diarahkan ke sini ya, ke bahagian legend ini. Kalau kita lihat di sini legend sudah ada door schedule ya. Maksud ini adalah pandangan untuk door schedule. Seterusnya kita pergi kepada annotate component, okay, dan kita pilih legend component. Okay, dan di sini akan keluar selection, maksudnya pilihan yang kita perlukan. Jadi di sini kita akan pilih pintu yang telah kita gunakan di model itu tadi ya. Okay, sebagai contohnya di sini saya pergi cari nama door yang saya gunakan. Okay. Okay, yang ini adalah door yang saya gunakan. Okay, dan kita lihat di sini view dia adalah floor plan ya. Okay, jadi kita letak kita punya floor plan di sini sebagai contoh, kita letak sahaja di mana-mana di kawasan ini ya. Okay, kita klik. Kemudian kita tukarkan view ini kepada elevation. Okay, dan kita letakkan dia di sini mengikut susunan yang telah ditetapkan oleh firma tempat kita bertugas ya. Okay. Jadi sekarang kita sudah dapat elevation dan juga plan ya, plan bagi pintu kita. Okay, dan seterusnya kita perlu lukiskan kotak jadual bagi door and window schedule kita mengikut format yang telah ditetapkan oleh firma tempat kita bertugas. Okay, jadi cara untuk kita lukis, okay, kita pergi kepada annotate, detail line, dan kita pilih sama ada kotak ataupun kita boleh buat garisan kita sendiri ya. Okay, sebagai contoh di sini saya menggunakan line, yang ini saya pilih line. Okay, dan saya akan buat kotak seperti mana yang format yang telah ditetapkan oleh syarikat di mana saya berkhidmat ya. Okay, jadi di sini sebagai contoh satu, okay, kita boleh buatkan kotak lagi, buatkan garisan. Untuk dimension tu kita boleh adjust kemudian ya. Kita lukiskan dahulu saja garisan-garisan ini mengikut format yang telah ditetapkan ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita boleh adjust dari segi jarak dan kesesuaian saiz ya. Okay, sebagai contoh, kalau kita cuma klik sini, kita akan dapat temporary dimension di sini. Kita boleh, bila-bila masa saja kita boleh ubah ya, mengikut kesesuaian kita punya jadual.
Maka ini adalah kotak jadual yang telah saya mulakan mengikut format yang dikehendaki ya. Seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk kita meletakkan dimension kepada pintu ini ya. Okey, kita pergi kepada annotate, align dan saya zoomkan. Okey, di sini. Okey, kita ambil align dan kita boleh letakkan dimension di sini. Okey, sebagai contohnya adalah di sini dan dari segi ketinggian ya. Okay, dan sekiranya dia terkeluar sedikit di sini, kita boleh adjust ya. Kita movekan dia sedikit ke tengah ya. Okay, sekarang saya akan tunjukkan kaedah untuk kita mengisi tajuk-tajuk di ruangan ini ya, di ruangan sebelah sini. Okay, jadi untuk itu kita akan pergi kepada annotate, kita pilih text. Okey, dan di sini akan diberikan satu default punya text ya. Jadi kita cuba dulu pakai yang ini. Okey, kita pergi pada dalam ruangan kotak ini. Okey, dan di sini kita boleh tulis ya. Saya untuk tajuk ini saya perlukan type ya, perkataan type type ya. Okey, dan klik di luar di mana-mana luar daripada kotak tulisan ini. Okey, kita klik. Okey, dan kita lihat tulisan yang terhasil ini agak besar berbanding dengan kotak yang kita ada. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita edit type. Di sini kita edit type. Okey, kalau kita lihat untuk tulisan yang ini, saiznya adalah 6.35 mm. Okey, jadi kita perlu saiz yang lebih kecil daripada saiz ini ya. Okey, jadi kita perlu duplicate. Okey, kita tukarkan nama. Sebagai contoh, saya hanya perlukan teks yang bersaiz 2 mm sahaja ya. Jadi saya namakan dia 2 mm Arial, font jenis Arial. Okey, dan saya tekan OK. Dan di sini saya perlu tukar teks size ni saya perlu tukarkan dia kepada 2 2 mm. Jadi saya tekan OK. Okay, dan saya cuba sekali lagi ya, pergi kepada annotate, text, okay, dan saya cuba type di sini, okay, type, dan klik di luar, okay. Jadi kelihatan tulisan yang ini adalah lebih sesuai untuk diletakkan di kotak ini ya. Okay, jadi yang ini saya boleh delete ya, saya delete, okay, dan ini saya movekan dia masuk ke dalam sini ya, okay. Dan seterusnya saya boleh teruskan dengan mengisi tajuk untuk di bahagian kolom ini ya, keseluruhan kolom ini. Jadi inilah jadual pintu dan tingkap yang kita telah isikan tajuk di bahagian tepi sini. Okay, dan seterusnya kita perlu isikan data-data yang dikehendaki ya untuk jadual pintu dan tingkap. Okay, sebagai contohnya di sini untuk bahagian atas ini adalah type, maksudnya jenis pintu yang digunakan. Biasanya kita akan diwakili oleh simbol ya, ataupun kod untuk pintu tersebut. Sebagai contoh di sini, ia akan menjadi D1 ya, sebagai contoh D1. Okey, dan di bahagian bawah sini adalah dimension. Kalau kita lihat di sini, dimension dia adalah setinggi 2025 mm dan selebar 1550. Jadi di sini kita akan type 2025 mm kali 1550 mm. Okey, untuk bahagian description di sini, ianya lebih merujuk kepada spesifikasi bagi pintu ini ya. Okey, jadi di sini saya akan menulis seperti mana kebiasaannya di firma arkitek akan menulis spek bagi sesuatu pintu ya. Okey, jadi kita pergi annotate, ambil teks, okey. Dan di sini kita boleh windowkan dia, okay, maksudnya kita klik dan jangan lepaskan mouse, kita tarik sehingga penuh kotak ini ya. Okey. Okey, jadi di sini kita mula boleh menulis, sebagai contohnya saya menulis di sini ialah hardwood solid panel door with fixed glass panel to manufacturer's detail. Okay, ini adalah contoh yang biasa disediakan oleh pihak arkitek. Okay, jadi di sini kita boleh adjust sikit kedudukannya, boleh
diturunkan sikit ataupun dirapatkan sikit ya. Okay, dan juga di sini kita boleh tukar dia punya alignment, text alignment mengikut kesesuaian penulisan kita ya. Dan sekiranya kotak ini besar, kita boleh bila-bila masa saja kita boleh tukarkan dia bagi kecilkan sikit mengikut kesesuaian jadual kita ya. Okay, dan seterusnya kita boleh ulang kembali apa yang telah kita lakukan sebentar tadi untuk pintu yang berikutnya ya. Kita ada 3 jenis pintu lagi yang untuk projek tersebut. Okay, kita ada D2 dan kita juga ada D3 ya. Okay, jadi dan di sini pun sama, kita akan isikan semula. Kita menggunakan annotate, komponen dan legend komponen di sini ya. Dan kita cari pintu-pintu kita yang lain di bahagian ini ya, di sini ya. Okay, daripada door schedule yang ada ini, okay, kita akan menghasilkan pula window schedule ya. Okay, jadi dari segi format, ianya adalah sama ianya adalah sama, door dan window adalah sama dia punya format. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah kita duplicate view ini dengan detailing ya. Jadi caranya ialah kita pergi kepada door schedule yang sedia ada ini, kita klik kanan, okay, kita duplicate view, duplicate with detailing. Maksudnya ialah kita nak duplicate model gambar pintu tersebut dan juga dia punya data-data yang telah kita tulis sebentar tadi ya. Okay, kita klik. Okay, jadi di sini kita akan dapat dua legend di sini, satu door schedule yang asal dan satu lagi door schedule yang telah di copy ya. Okay, jadi kalau kita buka yang ini, okay, yang ini, jadi kita boleh renamekan dia, kita klik kanan, kita rename, kita tukarkan dia kepada window schedule ya. Okay, kita tekan enter. Okay, dan di sini apa yang kita perlu, ini adalah door schedule yang baru yang baru kita copy tadi. Okay, kalau kita lihat di sini, okay, yang ini kita perlu delete kita perlu delete dan kita tukarkan kepada data yang baru. Okay, kita boleh delete ke semua yang ni ya. Okay. Okay, maka ini sahaja yang kita perlu tinggalkan. Okay, yang mana yang kita perlu gunakan semula ya. Okay, jika kita lihat semula kepada model bangunan ini, okay, kita akan dapati ada dua jenis tingkap yang digunakan, iaitu tingkap yang pertama adalah tingkap casement window, okay, dan satu lagi adalah tingkap top hung ya. Okay, yang ini dua jenis tingkap yang digunakan. Jadi kita akan kembali kepada legend dan window schedule. Kita pergi pada annotate, komponen, okay, dan kita ambil legend komponen. Okay, di sini kita perlu cari tingkap yang kita gunakan tadi ya. Okay, kita lihat di sini, ini adalah tingkap yang kita gunakan. Okay, kita klik situ dan kita letakkan ya. Okay, contoh ini adalah plan. Okay, jadi kita letak di sini di ruangan plan. Okay, dan untuk elevation front kita letakkan dia di sini ya. Okay, untuk tingkap kita perlu nyatakan juga ketinggian daripada aras lantai ya. Jadi kita kena tingkap ni perlu diletakkan di atas sedikit ya. Okay, dan seterusnya satu lagi jenis tingkap iaitu top hung. Okay, kita menggunakan top hung yang ini. Okay, dan kita letakkan dia di sini ya, di sini. Dan di bawah ini adalah untuk floor plan ya, untuk plan. Okay, jadi kita letakkan. Okay, dan di sini seterusnya kita letakkan dia punya type jenis, kita gunakan text. Okay, ini adalah W1 untuk window yang pertama. Okay, dan yang seterusnya ini adalah W2 untuk window yang kedua. Okay. Okay, dan di sini kita perlu tambah kita perlu tambah satu line di bawah ini. Okay, kita ambil detail line di sini. Okay, dan kita pick lines.
Okay. Dan jarak daripada sini ke bahagian lantai adalah setinggi 900 ya. Jadi kita offset di sini 900. Okay. Kita pilih line di sini. Ini adalah aras lantai dan ini adalah aras seal bagi tingkap tersebut ya. Okay, jadi kita perlu letak dimension. Okay, annotate. Kita pergi kepada align. Okay, kita klik di sini, di bawah sini. Okay, di sini. Dan seterusnya kita bawa ke atas ya. Okay. Jadi kita letakkan dimension itu di tepi. Okay. Dan di sini dia agak sangat ke tepi, kita boleh pindahkan dia sedikit ke tengah okay, supaya semuanya masuk di dalam kotak tersebut okay, dan kelebaran tingkap juga perlu dinyatakan di sini okay, kita letakkan dimension okay, dan di sini kita perlu sedikit lagi adjustment Mandangkan ini adalah tingkap ini adalah agak tinggi jadi kita perlu buat sedikit adjustment dengan cara kita menaikkan sedikit garisan ini supaya ianya lebih kemas dan ini kita perlu naikkan dia sedikit okay. Dan kita juga terus buat di sini okay, supaya untuk yang ini dia aras lantai ketinggian daripada aras lantai adalah sebanyak 1800. Jadi kita pergi kepada detail line okay, kita klik line dan kita offset dia 1800 okay, dan kita pilih line yang ini okay, jadi kita boleh letakkan dimension seperti di sebelah sini okay, seterusnya kita perlu letakkan dimension dan juga description bagi setiap tingkap tersebut okay, seperti biasa kita gunakan text okay, kita letakkan di sini. Ini adalah 1660 mm kali 1334 mm okay. Okay, seterusnya kita akan buat untuk description ataupun specification untuk tingkap ini Okay, jadi kita pakai text. Okay, kita akan klik sini dan kita akan buat window buat kotak supaya dia berada di dalam kotak tersebut sahaja, design tersebut Okay, jadi kita boleh gunakan spek yang biasa digunakan oleh dalam bidang architecture di Malaysia iaitu powder coated aluminium frame casement glass window with fixed glass panel to manufacturer's detail. Okay. Dan di sini kita boleh adjustkan supaya kedudukannya cantik di dalam kotak kita. Okay. Dan seterusnya kita perlu isikan untuk window yang kedua Jadi inilah contoh jadual tingkap yang perlu disediakan untuk lukisan teknikal seni bina. Jadi sekarang kita telah ada door schedule dan juga window schedule. Jadi untuk tujuan cetakan, kita boleh pergi kepada sheet di sini. Okay, kita create new sheet. Okay, dan di sini kita akan menggunakan sebagai contoh, kita menggunakan title block yang sedia ada. Okay, dan tekan OK. Okay. Dan di sini kita boleh tarik masukkan. Contohnya door schedule ni kita cuma klik dan tarik bawa ke sini Okay, jadi kita sudah ada door schedule di situ dan juga kita boleh tarik window schedule. Okay, kita boleh susunkan mengikut kesesuaian layout kita Okay. Jadi di sini kita sudah ada door schedule, window schedule pada skala 1:100. Jadi sekian sahaja tutorial kita pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi di tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.